Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Apa khabar? Pastu ada sihat, ceria dan cergas ya. Kalau tak cergas, pastikan anda cari masa untuk bersenam ya. Kalau boleh setiap hari sekurang-kurangnya setengah jam ya. Kalau tak boleh setiap hari, 2 hari sekali ya. Baik, untuk menjadi orang yang hebat, untuk menjadi orang yang berjaya ya, untuk menjadi orang yang cemerlang, kita kena bijak untuk mengurus masa ya. Maklumlah dalam kehidupan kita ni, kita pelajar ke, kita pekerja ke, kita usahawan ke, kita pemimpin ke ya. Kita ibu ke, ayah ke, apa sajalah peranan yang kita mainkan tu, kita memang ada senarai yang panjang untuk kita. Senarai aktiviti, senarai tugas, senarai program yang kita nak laksanakan ya. Semuanya kadang-kadang penting-penting belaka ya, dan dia ada impak yang besar dari segi pembangunan diri kita, pembangunan kerjaya kita dan sebagainya ya. Maka pada kali ini Pak Su nak kongsikan dengan anda salah satu teknik ya yang nampak simple tetapi sangat memberi impak yang tinggi dari segi pengurusan masa, iaitu dipanggil teknik to do list. Kalau cakap Melayunya apa ya? Teknik to do list. Tak tahu lah Mas nak cakap ya, tapi kita tengok nanti ya, apa dia teknik to do list ni ya. Untuk memberi gambaran yang mudah, kita cuba tengok gambar rajah ni ya. So bila kita nak guna teknik to do list ni, apa yang penting ialah kita kena ada kertas, kita kena ada pen. Kalau kita ada komputer, kita boleh type ya. Kenapa kita perlu senaraikan ya, aktiviti atau tugasan minggu pertama? Kenapa kita perlu senaraikan ya? Kerana dia akan mengingatkan kita ya, macam dulu Pak Su dah sebut tentang objektif ya, smart goal setting kan ya. Kita kena ada objektif, kita kena tahu apa kita nak buat. Dan kita kena ada dia punya time frame dia kan. Jangka masa berapa lama nak kita nak buat, bila nak siap, bila nak hantar ya. Tu dia punya time frame dia ya. Jadi bila kita ada teknik to do list ni, kita ada buat apa nama ni, kolom ni, bilangan, aktiviti tugasan, kita ada tarikh, ya, tarikh nak hantar ya, kita ada markah ataupun merit ya, dan status ya. Sebagai contohlah, kalau katakan seorang pelajar di college, di universiti kan ya, dia ada katakan tugasan satu ACC 106, ini selalunya subjek accounting lah ya. Catatkan tarikh dia, catatkan tarikh yang ditetapkan oleh pensyarah, bila tarikh kita nak submit, bila tarikh kita nak hantar tugasan satu ni ya. Kalau boleh guna warna pen warna merah, tulis besar-besar itu pen warna merah ya. Supaya kita nampak ni ni tugas satu dah ada 2 minggu lagi. Jadi apa nak buat 2 minggu ni ya. Kalau tugas satu panjang, mungkin kita nak pecahkan kan ya. Okay. Kemudian dia ada markah dia, merit dia, mungkin 10% ya, pensyarah bagi 10% kalau siap tugasan ni, kalau buat dengan sempurna lah ya. Okey. Kemudian senaraikan pula tugasan yang kedua ya, katakanlah tugasan 1 ELC 121, ni subjek lain lah, English katakan ya. Letak tarikh kat situ, letak merit dia, katakanlah 10% juga, tinggi ya. 10% ni sangat tinggi sebenarnya ya, kepada seorang pelajar, kerana kalau kita tak hantar langsung tugasan 10% ni, bermakna anda ada berbaki 90% saja. Anda ada berbaki 90%. Jadi chances untuk dapat A plus tu dah semakin payah lah ya. Dah hilang 10%. Ya. Kemudian katakan tugasan satu MGT 162, ini subjek pengurusan, katakan management ya. Berapa dia punya meritnya? 10% tulis ya. Kemudian satu lagi, ujian 1 ECO 162, ini ekonomik ya. Katakanlah 5% contoh ya, 5% ya. Kemudian tugasan yang terusnya, ujian 1 matematik, ada ujian, ada progress test matematik, katakanlah 5% juga. Jadi semua tugasan yang anda nak selesaikan ni, anda senaraikanlah ikut tarikh tu. Ya, senaraikan tarikh ya. Kalau umpamanya anda ada presentation ya, presentation individu, presentation kumpulan, masukkanlah juga dalam tu. Nombor 6, nombor 7, nombor 8 ni, Pak Su bagi contoh sampai nombor 5 je lah kan ya. Masukkan semua ya, letakkan tarikh, tulis guna warna merah tarikh tu, letakkan merit kat situ. Jadi kita akan sentiasa mengingat kita ya. Jadi apa nak buat dengan teknik to do list ni, apa nak buat? Kita tampal dia. Tampal dia dekat papan kenyataan yang kecil, dekat study apa, bilik kita kat college kan, asrama. Tampal dekat situ ya. Kalau kat rumah tu, bilik study kita, tampal, nampak. Setiap hari tengok. Tengok selalu, oh ni. Ni tak mula lagi ni. Masa ni, tugasan 2 ni ada seminggu lagi ni, tak start lagi ni ya. Pensyarah dah bagi lama ni, sudah ya. Jadi
Benda-benda tu penting untuk mengingatkan kita ya. Kalau kita tak senaraikan, kita meletak kat minda kita je, boleh jadi kita lupa, boleh jadi kita keliru ya. Ya. Jadi sepatutnya kita kena senaraikan dia dan tampal dia elok-elok ya. Okey, kadang-kadang bila kita dah buat macam tu, kita dah siapkan tu satu, kita tandakan. Oh, kita merasa lega. Lega ya amat ya. Satu dah selesai ni ya. Contohnya. Oh, tengok tugasan dua pun dah selesai. Kita rasa lega lah. Ya. Baik, satu lagi cara ya untuk anda buat to-do list ni adalah menggunakan aplikasi apps yang ada dalam internet ya. Kalau anda ada handphone ya, anda boleh download ya, anda boleh install dan anda boleh gunakan ya. Salah satu contoh yang Pak Su yang Pak Su amalkan dia ada banyak macam-macam ya. Jadi Pak Su gunakan yang ni ya. Terpulang pada anda lah, anda boleh tengok dulu. Pak Su gunakan to-do list ni ya. Dia sangat-sangat membantu ya. Jadi kalau katakan aktiviti-aktiviti yang Pak Su nak buat minggu ni, minggu depan, bulan ini, bulan depan, Pak Su dah masuk dalam ni ya. Dia ada senaraikan ya. So dia tulis kat sini what is to be done, maksudnya apa aktiviti yang kita nak buat, type kat situ ya, kemudian date dia ya, tarikh dia bila ya, dan kalau ada masa masuk dalam tu ya. Kemudian add to list tu kita tengoklah sama ada dia bersifat personal ke work ke dan sebagainya ya. Lepas tu dia ada apa ni reminder. Kadang-kadang kalau kita nak by day maksudnya setiap pagi tu nanti dia akan remind kita. Hari ni kita ada apa, dia akan handphone kita ni akan berbunyi. Jadi itu sangat bagus ya. Jadi gunakan apps ini ya. Dekat sini kita ada this week, next week ataupun kalau katakan this month, dia akan susun ikut urutan tadi, urutan masa ya. Ini juga sangat-sangat membantu kita. Kemudian kalau katakan aktiviti itu kita dah buat macam tadi, kalau dalam to-do list yang manual tadi kita letak tanda tick kan, maknanya kita dah sempurnakan. Yang ini kita boleh masukkan dia dalam satu kategori lagi, finish. Ini kalau kita nak semak balik boleh lah. Di sebelah hujung tu finish, maknanya aktiviti ini telah pun kita sempurnakan ya. Jadi yang masih belum tu masih ada kat tengah tu ya. Jadi to do list apps ini juga boleh membantu kita ya. Dan kalau bagi Pak Sula secara personal, dia sangat membantu. Masa tengok, oh minggu ni ada 2 aktiviti ni. Tengok dalam Pak Su punya handset kan ya. Minggu ni ada apa, minggu depan ada apa, hari ni ada tak, ada. Jadi dia mengingatkan kita lah. So kita, jadi sama ada kita buat yang secara manual ataupun secara apps ini, to do list ni sangat-sangat membantu kita ya untuk kita membuat persiapan ya. Kadang-kadang macam kata tadi merit tadi kan, markah 10% ya. Ya. 10% itu sangat-sangat tinggi ya. Kita ada masa 2 minggu. Maksudnya dalam 2 minggu, kata dalam minggu ada 2 assignment yang kita kena hantar. Contohnya lah dalam masa 2 minggu ni. So kita kena usahakanlah. Ya. Usahakanlah. Kalau perlu pergi library. Kalau kita berbincang dengan macam kawan. Kalau berjumpa pensyarah, kena jumpa pensyarah. Ya. Jadi saudara-saudari yang saya hormati ya, bila kita buat to-do list ni ya, sama ada yang secara manual ataupun secara apps ni tadi ya, dan kita tampal di dinding dan sebagainya, dia akan sentiasa menjadi reminder, mengingatkan kita ya. Minggu ni ada benda yang kita nak kena siapkan. Minggu depan ada 2, minggu satu ada 3. Nampak tak? So kita ada time frame ya, dan kita tahu katakan minggu ni punya 10%, ada mungkin setengah 15%. Ada pula list assignment yang group yang kita perlu coordinate, selaraskan dengan kawan-kawan kita semua ya. Jadi kalau kita ada senarai yang besar ni yang kita tampal kat dinding, kita nampak dia sentiasa mengingatkan kita. Jadi kita pun nak buang masa rasa macam segan kan ya. Sebab kita nak target nak berapa tadi, katalah macam katalah Abu tadi dia nak 3.5 CGPA, ada yang nak 3.2, ada yang nak 3.0, tak kisahlah. Ada yang nak 4 flat kan, tak kisahlah. Jadi benda-benda itu akan sentiasa memandu kita, mengingatkan kita ya, bahawa masa itu harus diurus dengan baik. Masa itu harus diurus dengan berkesan ya. Kita tak boleh buang masa begitu saja. Tak boleh tinggalkan masa itu begitu saja ya. Semuanya harus dilakukan, dirancang ya. Kadang-kadang dia melibatkan pihak ketiga, maksudnya kita kena jumpa kawan, jumpa pensyarah dan sebagainya ya.
tempat kerja, jumpa rakan sekerja, jumpa bos besar lagi. So benda-benda macam ni kena rancang ya. So kalau kita ada senarai ni, kalau orang yang bekerja di tempat kerja lah, ada notice board sendiri kan, nampaklah. Itu masa-masa kerja memang perlu ada tanda kan. Bila dah selesai kita tik tik tik, lega je amat. Ya, kita rasa lega kan, sebab kita dah sempurnakan. Apalagi kalau kita dapat sempurnakan dengan baik, dengan memenuhi spek dia kan, memenuhi piawai dia, dan kita yakin ini bos akan puji kita ataupun ini kita akan dapat A plus atau A, kita yakin tentulah akan melegakan kita ya. Jadi saya ingatkan pada anak-anak yang terutama yang masih belajar ya, ataupun yang sedang bekerja sekarang ya, bolehlah buat ya to do list ni. Benda tu sangat simple saja tapi memberi impak yang besar dalam konteks kita nak menguruskan masa kita secara berkesan ya. Sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.